habiskan topik ni sambil-sambil sempat-sempat kita tengok pasaran ya. Jadi hari ini topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Macam mana kita gunakan mapping elite wave, memahami sequence, kita akan ceritakan pasal sequence untuk buat dynamic dan juga Fibonacci ya. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Salam siang, Sunbi. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Dil. Dil, dah boleh tangkap, Dil, konsep besar dia, Dil. Dah nampak kan? Konsep besar mengenai market dynamic, sequence, dan kita cuma mapkan elite wave berdasarkan sequence tu. Jangan laju sangat, jaga tekak juga. Itulah. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak. Saya cuba untuk slow-slow, pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi, lihat dahululah kepada secara besarnya. Salam, Galih. Okey, saya nak terangkan mengenai sequence tu dan kaitan dia dengan dynamic ya. Jadi Waalaikumsalam, Aisyah. 4 kaedah analisa yang sistem kita gunakan ni, kesemua 4 ni masuk dalam tu. Masa saya mengkaji benda ni, saya tengah mendalami analisa fundamental pada tahun 2009. Ni saya bagi latar belakang 2009. Sebelum tu saya purely adalah technical trader. Saya menggunakan Wyckoff. Itu adalah saya punya core lah. Saya punya core adalah kepada Wyckoff. Lepas tu a bit of untuk entry, saya gunakan Wyckoff untuk structure. Empat structure dalam apa Wyckoff. Saya gunakan kaedah entry. Saya gunakan Wolf punya entry. Saya gunakan untuk entry, saya gunakan Wolf. Anda boleh cari benda ni Wolf punya teknik, saya gunakan Wolf. Itu adalah untuk entry lah Tapi Wyckoff untuk structure, entry saya gunakan Wolf. Okey, saya gunakan dua sistem ni. Wolf untuk tengok kepada 3 tu Wyckoff untuk tengok structure. Okey. Dan apabila saya mendalami fundamental serta memahami bila kita belajar fundamental ni, kita juga akan pada masa yang sama kita akan jumpa kepada sentimen. Jadi apa yang saya jumpa adalah apabila kita ada trending dekat indeks, kita akan dapati yen pair trending. Okay, ini adalah untuk yen pair. Tapi ada masanya bila kita ada trending, the so-called trending dekat indeks, tetapi yen pair tak naik. Yen pair malahan ada kalanya jatuh 3, ada kalanya boleh jatuh 5. Saya pun sepatutnya ini yang berlaku kan. Tetapi ada kalanya ini berlaku. Dan bila saya kaji benda ni, saya kaitkan dia dengan Fibonacci. Di mana apabila kita melihat kepada 3 struktur di sini, bila indeks membuat 1618, ini tak berlaku. Sebaliknya kita akan nampak ini. Okay. Kalau dia nak turun pun 3, dia tengah turun 3, ini tengah berlaku dekat indeks, di mana indeks buat 1618, ini akan naik sekurang-kurangnya 3. Ini akan berlaku macam ni dekat yen pair. Dia tak akan ada 5 turun ke bawah. Dia tak akan ada. Anda cari dekat chart mana-mana, dia tak ada. Apabila indeks membuat 1618 tu. Wassalam. Kristianto. Dia tak wujud. Anda carilah. Memang ada yang nampak indeks naik, yen pair jatuh macam 5, tapi bila anda lihat dalam ni,
dia tak sampai 1618. Okey, dia tak ada. Tak wujud. Carilah mana-mana, tak wujud. So, saya jumpa benda tu, yang asas tu kepada Fibonacci. Jadi, saya cubalah untuk gunakan Wyckoff, gunakan Wolf untuk explain dia, tapi tak ada cara. So, saya bagi tahu, dalam masa tu saya ada satu group, Yahoo Messenger, waktu tu Yahoo Messenger lah di mana kita orang selalu berbincang mengenai asal daripada group tu adalah kepada penggunaan satu teknik. Itu, saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat apa nama teknik tu Nilly wave, tak tahu apa benda. Kalau nak cerita wave ada banyak jenis. Pernah dengar Nilly wave tapi tak tahu apa benda tu kali. Okay. So, apa dia? Kita asal daripada satu teknik, tapi lama-lama dalam tu kita orang berkawan. So, trading ni satu bisnes yang amat-amat lonely. So, kita pun, apa yang saya buat adalah saya jadikan journal trading saya postkan dalam tu. Apa yang saya trade, apa keputusan dia, bagaimana saya memperbaiki sistem saya. Jadi kita orang discuss dalam tu bestnya, dia tak ada orang tukang bash. Semua akan, kenapa kau tak letak benda ni? Kau explain. Kita orang discuss cara membina tau. Sebab apa dalam tu orang tua. tak ada orang yang nak berlawan dalam tu Tak ada. Dia ni mungkin buy, dia ni mungkin sell. Dia ni kalau dia ni profit dia tak bagi tahu, aku dah cakap dah. Dia tak ada yang macam tu tak ada yang macam tu. Yang loss tadi dia akan tanya yang profit, kenapa kau buy yang itu kat mana, dan dia akan explainkan. Jadi grup tu memang positif lah. Sebab tu kita orang tak keluar daripada grup tu. Tu yang bagusnya. Dia positif, satu yang amat positif. So we support each other. Itu yang bagusnya, we support each other. So saya bagi tahulah dia orang mengenai benda ni. So dalam tu ada pengamal Elliott Wave. Dalam tu dalam tu ada pengamal Elliott Wave. Jadi bila saya terangkan benda ni, dia orang pun cakaplah bahawa yang saya tengah cerita ni adalah motif, structure motif dan diorang ni menggunakan Elliott Wave yang 1930. Purist. Memang pure. Tapi diorang tak dapat nak terangkan mengenai korelasi. Mungkin dia lukis AU naik ke atas, NU turun ke bawah. Tu yang asal dia lah. Tapi bila saya ketengahkan benda ni dan saya terangkan apa yang saya nampak, apabila saya grupkan kepada indeks punya grup, yen punya grup, dan US dollar punya grup, dan juga kepada komoditi, serta dalam indices ni kita ada pecahan. Sebab saya banyak trade pada waktu tu adalah saya banyak trade saham ETF dan juga kepada individual stock. Sebab saya memang melihat indeks, ETF dan juga stok untuk nak mencari position dalam saham. Maksudnya, saya akan tengok kepada major indices untuk tengok trend, mana yang ETF ikut pergerakan dekat indeks, lepas tu ETF mana yang paling trending, saya cari share dia yang ikut, maksudnya concurrent ataupun leading kepada sektor berkenaan, saya akan cari peluang untuk trade saham tu. Faham kali, Kristianto? Indeks, ini saya punya cara dululah Saya akan lihat kepada ETF, sektor mana, lepas tu kepada stok, individual stok mana yang chart dia, ETF, yang leading, yang lead. Glen Lilly, Neo Wave. Pernah dengar? Saya tahu pun saya kata tak tahu. Susah jumpa, betul? Sebab dia orang ni banyaknya investor, tapi dia orang gunakan technical. Faham tak? Wassalam kaedah. Okey, jadi saya gunakan kaedah ini untuk cari dalam saham apa stok yang nak trade. Apa stok yang nak trade. Saya gunakan kaedah ini indeks dahulu, sama ada indeks membuat pergerakan trending, adakah dia trending?
mana satu ETF yang lead, yang break dahulu. Kalau indeks baru nak break, mana satu ETF yang trending. Lepas tu saya tengok stok, mana satu yang lead lagi kepada ETF dia. Saya cari yang stok ni bila pullback dia. Saya trade dia. Maksudnya dia kuat trend. Dia kuat. Ya, itu. Dulu saya kira AWF yang saya pakai dari Neo Wave. Oh. Hari ni kita 1 jam je kaedah. Chart saya semua ada. Chart saya semua ada. Kalau anda tengok chart saya, dia bukan zone situ. Kita jangka ke bawah lagi sebab US dollar A, B dan C. Tapi kalau teknik anda kata tempat itu buy kaedah. Okay, so apa dia, saya masukkan benda-benda tu dalam analisa saya dan di situlah bila yang geng Elliott Wave dalam tu terangkan kepada saya, dia orang pun nampak kaitan. Bila saya terangkan benda ni, dia orang pun nampak dan saya pun ceritalah fundamental. Saya cerita dia orang macam ni. Bila saya cuba untuk memahami fundamental, saya melihat market kepada dua. Yang pertama adalah kepada all the liquidity dalam pasaran, all kecairan, keupayaan untuk transaksi berlaku. Okey? Maksudnya orang dapat nak melabur, bisnes tu ada, ekonomi tu ni, keupayaan untuk transaksi berlaku ataupun kita panggil dia sebagai liquidity. Pasang limit order, belajar pasang limit order. Dia penyakit kalau kita duduk tengok chart. Buat technical, kalau percaya pada teknik, anda buat technical, letak limit order, letak stop loss, letak TP. Letak alert, tinggalkan chart. Selagi alert tu tak bunyi, anda tak tengok chart. Sampailah masa untuk anda tengok chart lagi. Faham? Kalau ada feeling kepada trading kita, bila anda rugi, anda akan hold. Itu masalahnya. Bila anda tak ikut teknik, anda dekat atas, itu bukan analisa. Kalau trading tanpa analisa, itu hukum dia apa? Faham kaedah? Simple je. Kalau trading tanpa analisa, anda main masuk je dalam market, apa hukum dia? Fikirkan alang-alang hari Jumaat, kita tunggang sikit. Okey, liquidity So, kecairan. Yang kedua adalah kepada sentimen. Ini adalah apa yang menggerakkan market hari-hari. Okey, di sinilah yang risk on, risk off. Okey, pulangan dan juga risiko. Pulangan ataupun yield and risk. Okey, belajar untuk percaya kepada teknik. Selagi kita cuba untuk pandai trade dan tak ikut teknik, selagi itu kita akan buat benda yang kita panggil sebagai self-sabotage. Sebab kita dibesarkan pemikiran trading tak sama dengan pemikiran manusia biasa. Manusia biasa, bila rugi dia tak nak rugi, dia hold. Bila seorang trader, bila rugi dia keluar. Bila untung dia hold. Pemikiran biasa, bila untung dia nak keluar cepat. Berlawan. Trader dengan cara berfikir biasa, norma, tak sama. Tu yang bila anda masih berfikir cara biasa dan anda cuba trade, anda akan masuk majoriti trader yang gagal dalam trading sebab dia orang tak berfikir sebagai trader. Dia berfikir macam orang biasa. Tu yang kena keluar daripada kepompong tu. Payah, benda paling payah nak buat. Okey. Dan bila saya melihat kepada benda ni, bila kita bercakap mengenai liquidity, basically kita bercakap mengenai polisi. Mengenai apa yang penggubal ekonomi buat untuk memastikan polisi monetary, fiskal berada dalam keadaan optimum. Pembeli dan penjual yakin kepada proses pasaran di mana kita ada kerajaan yang stable, kita ada keadaan politik yang stable, tak ada bencana alam, tak ada apa semua dan boleh pelaksanaan transaksi boleh berlaku. Itu kecairan. Dan di sinilah kita kaitkan dia dengan US dollar. Yang kedua adalah kepada pulangan. Pulangan serta risiko banyak berkaitan dengan risk, dengan sentimen, dengan perasaan.
Di sinilah kita melihat kepada tema pasaran, perang Rusia Ukraine, uh, apa all this inflation, all this data pasaran, itu adalah sentimen, feeling. Tapi sentimen pun kalau dia major dan boleh mengubah kepada polisi, dia bukan fundamental, dia tetap merupakan news tu semua bukannya fundamental. Ramai yang fikir trading fundamental adalah trading news. Mana sekolah dia pergi tu? Bukan. Itu sentimen, tak sama. News boleh mengubah polisi, betul? Tapi polisi takkan berubah sehinggalah policy makers buat mesyuarat. Bila anda kata saya trade fundamental sebab ini. Bukan. Sentimen tu perasaan, mood market. Okey. Jadi, di sinilah kita melihat kepada dinamik ataupun faktor yang menggerakkan pasaran. Di mana apabila kita trading, masalahnya bila anda nak tahu semua mengenai supply demand, mengenai kuantiti, mengenai harga, anda nak tahu pasal polisi, trust me, anda tak akan dapat semua info dalam dunia ni. Kalau kita nak cerita fundamental, saya ada satu slide lama mengenai fundamental. Saya buka dulu, tapi rasanya masih dalam English. Saya rasa masih dalam English. Saya tengok dulu ada ke tak. Kalau saya tak buang dia lah. Mana dia? Static. Okey. Saya rasa dalam slide ni ada. Kalau dia ada dalam slide ni, kita tengok dulu. Kalau nak cerita fundamental lah. Ini adalah 3 teori yang lazim dalam kalau kita bercerita fundamental. Hi Vince. Yang pertama adalah purchasing power parity. Ataupun yang selalu kita dengar Big Mac Index. Barang dia sama, Big Mac. Burger Big Mac. Okay. Kalau kat Singapore, dekat US, dekat Malaysia. Dia akan tengok kepada kalau Big Mac $1, RM1 Malaysia. Kalau nak pergi ke Singapura, berapa duit, berapa ringgit yang diperlukan untuk beli Big Mac dekat Singapura. Tu Big Mac Index lah. Ada dia punya tiap bulan keluar. Dia punya index ni. Yang kedua dikenali sebagai FEER. FEER ni kita melihat kepada kepada balance of trade. Lagi banyak duit masuk dalam negara tu, duit dia lagi keluar, lagi ni ekspor dia lagi banyak daripada import sebab account surplus berbanding. Contohnya Malaysia lagi banyak ekspor ke Singapura. Kalau itu berlaku, then ringgit akan lebih lemah daripada Singapore dollar. Itu FEER. Dan seterusnya adalah kepada BEER, Behavioral Equilibrium Exchange Rate. Saya tak masukkan benda ni sebab tak tahu macam mana nak translate equilibrium. Dulu nak masukkan, tapi tak jam satu hari fikir macam mana aku nak explain benda ni. Ni adalah pengaruh daripada economic data, economic variable. Dan dia bukan satu, kita kena tengok pelbagai variable untuk nak faham apa yang mempengaruhi pergerakan mata wang. Ada banyak lah. Saya boleh cerita benda ni sampai esok hari, tapi bagi saya dia tak relevan kepada kita. Dia bagus. Saya bukan kata fundamental tak bagus. Fundamental bagus. Masalah dengan fundamental terutamanya bila anda melihat kepada pasaran mata wang. Kalau syarikat senang sikit, anda boleh tengok makroekonomi, lepas tu mikro, lihat kepada company. Anda ikut Imran ada cerita benda-benda ni. Masalahnya kalau mata wang ni kita tak ada satu
yang kita sebut makro dengan mikro tu. Makro ada. Makro yang besar kepada polisi global, IMF punya ranking dan lain-lain. Okey. Lepas tu ada nak tengok apa negara tu punya parameter, macam dekat saham kita ada profit factor, kita ada debt to equity, kita ada price to earning, kita ada macam-macam yang ada boleh masukkan untuk nak kira variable. Mata wang tak ada. Sesi 2 jam adalah pada minta untuk Jumaat. Jumaat topik kita bagus. Tak tahu kenapa kita pada Jumaat. Kebetulan topik kita sentiasa topik macam ni. Okay. Tapi the thing is, bila kita trade, kita tak akan dapat tahu semua ni. All this info, anda tak akan tahu. It's good to know. It's good to know. Yeah? Saya dulu postkan semua market data yang relevan kepada anda semua. Tetapi bila saya tengok benda tu, ada yang dah jadi fundamental sangat. So apa yang saya buat adalah saya masukkan bagaimana benda ni dan even daripada sini interact with each other. Sebab anda rasa policy makers bila buat polisi, dia tak tengok ke harga. Tulis surat rasmi kepada XM. Minta 2 jam hari Jumaat. Saya betul-betul nak 2 jam. Saya dah bagi tahu kat marketing team. Kalau saya cuma saya. Tapi kalau anda semua bagi tahu kat XM, Alhamdulillah. Saya pun tak mengah hari Jumaat. Ni dah 25 minit. Hari Jumaat memang hari mengah. Selalu Jawahir selalu gelak dengar. Kadang-kadang Mel pun gelak dengar saya kalau hari Jumaat. Okey. Jadi apa yang kita nampak yang boleh, yang semua trader sama. Tak kisah anda dekat bank ke, anda dekat retail ke, anda dekat dalam washroom ke, anda dekat kitchen ke, anda akan lihat benda sama. Apa dia? Apa yang semua orang akan dapat benda sama? Chart. Chart tu sama. EU anda tengok sama, saham Apple anda tengok sama, 3M anda tengok sama, XLE anda tengok sama, S&P 500 anda tengok sama. Semua kita akan lihat benda sama. Mungkin price dia lain sikit, tapi structure dia sama. Berbeza mungkin daripada sudut daripada sudut spread dia, tetapi semua sama. Yes, kan tu. Semua kita akan tengok benda yang sama. The best way untuk kita nak analisa adalah melihat benda sama. Because everybody looking at the same thing. Di sini kita akan ada pihak, anda rasa macam bank, bila dia orang trade, anda ingat dia orang tunggu ke NFP tu. Dia orang tak trade NFP. Faham tak? Bank, dia orang akan buat kajian sendiri untuk pekerjaan dekat US. Anda pergi cari Citibank punya report untuk pekerjaan. Anda pergi cari Bank of America punya report untuk inflation. Dia orang ada data sendiri yang dia orang kumpul. Yang data inflation CPI apa semua tu kerajaan kumpul. Kerajaan yang kumpul. Dia orang ni, dia orang akan buat seawal mungkin. Contoh macam data NFP tu adalah untuk bulan sebelum. Dan bank lain-lain ni, dia orang akan ada data yang dikumpul dan dia orang akan trade seminggu sebelum. Kalau dia orang cakap NFP ni akan teruk, dia orang akan trade sebelum tu. Bukannya hari NFP tu menggeletar. Katalah dia orang jangka NFP jatuh. Okey? Dan dia orang dah trade dah benda ni. Market berjalan mengikut kepada apa, sebab dia orang yang trade. Bayangkan lot sizing dia orang. Bukan lot sizing, size dagangan dia orang. Okay? Dan itu boleh push price ke bawah kalau dia orang keep on selling ke arah data. Katalah NFP ni keluar seperti yang dia orang pergi jangka.
Ada sebab baru tak dia orang trade? Tak ada. Dia orang akan ambil untung. Oh, betul apa kita jangka. Tapi kalau data lebih teruk daripada apa dia orang jangka, dia orang masuk lagi position. Market jatuh lagi. High spread, high risk spread betting. Macam ni kali. Kena faham. Trading, even dekat institution, bukannya satu position saja. Maksudnya satu kumpulan saja trade. Dalam tu ada yang entry untuk 3 tahun. Dia gunakan NFP tu sebagai push. Ini adalah bila aku nak masuk nanti. Ini last retracement. Kalau tak bagus, okey, ini last aku nak masuk. Sebab waktu tu kita tahu akan ada high volume. Masa tu high volume yang masuk. Dia pun nak kumpul posisi banyak. Dia beli waktu tu. Tu kadang-kadang reverse balik kuat. Jadi payah nak kata cuma satu cara untuk trade. Tak. Even ada yang pegang, macam ada yang trade swing, gunakan NFP untuk push dia punya entry. Jadi bila kita melihat kepada itu je cara trade NFP, itu salah. Itu salah. Saya pun berfikir macam tu dulu, tapi tak. Bila actually tengok apa yang dibuat tak sama. Dalam tu akan ada yang apa? Spread betting, ada yang kepada high frequency trading, ada yang intraday, ada yang swing, ada yang position, ada yang prop, maksudnya dia trade untuk desk lain, ada yang mengumpul untuk aset. Bank buat layer. Yes and no. Yes and no. Normally yes, sebab dia tak akan letakkan satu entry besar ke satu tempat. Kalau tak slippage. Itu yang dollar cost averaging apa semua tu, DCA semua tu. Okay, now benda yang semua orang buat sama dan ada informasi sama adalah pasaran. Ya. Dia macam ni. Tu yang kadang-kadang senyum je kita tengok kan. Bila orang cakap teknik bank. Boleh market teknik anda, tapi janganlah guna perkataan teknik bank. Tahu tak sebab apa? Kalau bank tu dia ada satu order, dia macam ni. Bank biasanya kalau dia buat untuk fulfill order, katalah ada syarikat contohnya Apple, okay? Dia nak buka kilang dekat Vietnam contohnya. Apple nak buka kilang dekat Vietnam. Lepas tu dia gunakan Bank of America contohnya, ya. Dan dia bagi tahu Bank of America, saya nak, ataupun dia nak bawa balik duit dia dari Vietnam contohlah, nak bawa balik ke US. Dan dia bagi tahu kat Bank of America, saya nak beli US dollar pada harga certain dong, ataupun kepada ringgit lah, kita ambil ringgit lah, Malaysia susah. Saya tak tahu berapa nilai dong sekarang. Katalah sekarang ni adalah 4.6. Contohnya 4.6. 1 dolar 4.6. Okay. Saya nak apabila dolar jatuh lebih lagi. Okay. Kalau saya nak hantar duit ke US, saya nak bila ringgit kuat sikit, saya nak beli dolar. Saya nak beli bila dia murah. Ya. Jadi saya nak beli dolar bila harga 4.5. Saya ada order 1 bilion dolar. Saya instruct Bank of America ataupun Maybank lah. Maybank. Kita bagi tahu kat Maybank, okay, aku punya target price 4.5. Aku bagi kau masa 3 bulan. Untuk kumpul 1 bilion dolar. Okay, kita punya fund manager dekat Malaysia lah. Instruct benda tu. Kita nak bawa balik duit dari Malaysia. Ni contoh lah. Ini contoh lah. Dia orang akan letakkan satu forward order. Tu nama forward. 3 months punya forward. Dia bagi tahu kepada ni. Jadi Maybank ataupun Bank of America, tak kisahlah,
akan wujudkan forward order kepada customer dia, dan juga ni spot price pada 4.6. Jadi Bank of America punya dealer, dia akan cuba untuk jatuhkan price. Jatuhkan dollar against ringgit. Kalau dia orang sanggup ambil order tu. Okey, dia orang punya target adalah di bawah 4.5. So kalau 4.5 dia tak ada untung. Dia mungkin akan target 4.4. Ya, 4.6 sekarang, delivery pada 4.5. Jadi dia orang akan buat something dikenali sebagai ni dia. Dia akan gunakan something dia panggil benda ni. Mana dia? Mana dia? Ada tak dalam ni? Jap saya tengok ni. Tak apa. Tak ada dalam tu. Okey, dia orang akan buat satu macam certain position yang dia macam dollar cost, lebih kurang macam dollar cost averaging lah. Okey, but dia orang akan beratkan untuk beli bila katalah 1 billion, dia bahagikan sini mungkin bajet sekitar 400 million untuk turunkan dulu. Dia orang untuk sell. Dekat sini dia orang akan masuk balik, dan 600 dia akan buy di sini. Dia akan cuba turunkan dulu, dia akan push market, dan lepas tu dia akan mula membeli. Dia akan jual beli sehinggalah price tu sekitar 4.5. Itu delivery price. Then they try to push price lower supaya untuk keuntungan yang lebih ni, sebab 4.5 dia deliver. Whatever bawah ni, itu untung bank. Faham tak macam mana prop punya kerja? Bukan prop trader. Saya bercerita pasal desk prop. Macam mana nak cerita dia? Bank terima order lah 4.5. Harga tinggi. Okey, aku bawa price turun dulu. Kalau aku nak ambil order kau, aku boleh deliver. Anda bagi tahu kat dia. Okey, aku boleh deliver 1 billion. Aku boleh order ni. Bagi aku masa 3 bulan. Okey, anda cuba untuk jatuhkan price. Faham? Macam anda jual kereta lah. Kawan anda nak jual kereta, dia jual Krisa. Bagi kepada anda 20,000. Anda cari buyer 22,000. 2,000 lebih tu anda punya. Tapi kalau anda dah hantar duit kepada kawan anda, letak duit. Okey, book 5,000 kepada kawan anda. Kalau tak dapat 20,000, 5,000 aku hangus. Lebih kurang macam tu lah. Tu dia punya ni. Itu dia punya macam mana order tu lah. Kenapa saya cerita benda tu? Okey. Jadi itu satu jenis order dekat bank. Faham? Itu satu jenis order dekat bank. Itu adalah satu jenis order, real order dekat bank. Satu lagi adalah kepada yang itu adalah yang dia punya operation. Operation akan bagi tahu kepada fund manager ataupun kepada dealing desk ataupun kepada trader desk. Ada 3 lain. Ni bajet untuk kau, ni bajet untuk kau, ini bajet untuk kau. Pasti bila saya beloyak pastor macam macam orang bijak. Dari sinilah wujudnya ada tengok spot, dari sinilah wujudnya option, dari sinilah wujudnya forward orders, wujudlah. Kalau anda masuk bank tu ada nampak kan 3 months forward, 1 month, 1 week, benda-benda tu lah. Kan wujudlah benda-benda ni. Okey. Jadi yang trader kat sini dekat bank, anda ingat dia orang pakai teknik sama ke? Kalau saya lah ambil trader, saya bos. Okey, ni saya fund manager.
Okay, Zul. Lepas tu saya ada bawah saya ada team of 5 trader. Trader 1, trader 2, trader 3, trader 4, trader 5. Kalau saya ambil trader, saya tak nak dia orang setuju dengan saya. Saya cuma bagi tahu, ini bajet kita, ini engkau punya drawdown limit, ini expectation untuk engkau capai berapa. Kalau 5-5 tu trading teknik sama, kena stop loss sama-sama, lingkup saya. Faham tak? Lingkup. 5-5 lingkup. Dengan saya lingkup. Faham? Saya tak nak dia orang trade sama. Saya nak, okey, seorang untung, seorang rugi. Seorang yang sederhana sikit, ada ni rugi sikit. Kita kan average up masing-masing. Kalau 5-5 pakai teknik bank, 5-5 kena SL entry sama, semua trading gold, lingkup saya. Dengan saya lingkup, faham? 5-5 kena SL. Muka 5-5 bonyok dekat pintu kan. Kita nak masuk, alamak, habis tadi. Sebab 5-5 teknik sama akan tengok benda sama. Entry sama, pengsan. Saya buy lagi. Tak ada. Lot kita ni tak move market pun. Lot kita ni. Di sinilah dia orang akan pergi kepada hantar order dan bagi tahu dekat liquidity provider. Tu yang ada tengok order book tu semua. Kat mana order ada. Sudah bukan masalah kena buang kerja lagi. Bos-bos kena buang kerja. Betul. Dah 5-5 teknik bank. Mana ada teknik bank? Tak ada. 5-5 kena SL dengan bos-bos kena SL. Faham? Tak ada. Tak ada. Teknik yang anda pakai, Ichimoku, Elliott Wave, SNR, apa-apa. Bank pun, trader bank pun pakai yang sama. Faham tak? Tak ada teknik bank, tak ada. Jadi mungkin bagus Ichimoku. Jadi mungkin bagus kepada Elliott Wave. Jadi mungkin bagus Wyckoff. Jadi mungkin bagus support resistance. Jadi mungkin bagus BB. Jadi mungkin bagus guna moving average. Jadi mungkin bagus guna pivot. Kita akan lain-lain. Kalau semua masuk sama, hari ini ada bos, besok dengan bos-bos tak ada. Dulu trader bank saya kenal takat pakai SNR, betul? Pen figure saja, betul? Ramai gunakan yang simple. Memang dulu saya pun guna point and figure. Ya, guna 45 degree angle tu kali. Ya. Guna apa? Point and figure. Sebab itu chart yang paling simple. Dulu chart tak online. Kita ada end of day. Faham? Saya kat Kuching. Kena call bursa. Berapa harga saham Renong? Berapa open berapa, high berapa, low berapa, close berapa. Lepas tu kita buatlah box dia 30, 50 poin. Kalau dia lepas itu tu, then kita akan buat box baru ataupun X dengan O tu kan. Itulah. Semua buat macam tu dulu. Mana ada chart candlestick macam sekarang. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Saya kenal pun chart. Satu saya tak minat chart dulu. Satu saya tak minat. Saya cuba cari fundamental. Sebab chart tu tak ada. Kena lukis sendiri. Pengsan aku. Okay, now. Jadi korelasi lazim yang kita ceritakan tadi adalah kepada indeks dan Japanese yen. Bond US kepada US dollar, terutamanya against yen. Gold, US dollar, AUD dan CAD. Kaitan dia minyak mentah kepada CAD. Emerging market, AUD, US dollar, tu contoh dia. Emerging market. Okay? Tapi kalau kita ambil korelasi satu-satu, market tak satu-satu. Fitri ada tak Fitri? Fitri tadi soalan dia bagus. Saya lupa dah explain dengan live tadi. Kalau kita kata korelasi adalah satu-satu, indeks naik macam ni, yen AUD JPY patut naik macam ni, tapi dia tak naik. Di situlah tak dapat tengok cuma satu. Dia kena lihat sebagai 3. Faham?
Tak dapat. Anda kena tengok korelasi ni daripada sudut 3. Ada 3. Tak dapat anda ambil cuma satu-satu. Kita jam berapa? Ada 20 minit lagi, alamak. Okey, di sinilah di mana saya melihat kepada 3, iaitu indeks sebagai aset yang orang melabur. Lepas tu dolar mewakili harga likuiditi dan Japanese yen mewakili yield dengan risk tadi, iaitu cost dan sentiment. Homa, Mr. Homa. Dulu memang lukis macam kita dulu belajar, kita lukis doji, kita lukis, semua kita lukis sendiri. Kita pun cuma tengok daily chart. Hari-hari tengok chart. Kalau tengok bank dealing room tahun berapa tu kali? 1990. Kalau 1990 lain sikit. Dia cuma ada buy sell, ada phone. Reuters 2000 dulu punya sistem. Saya sempat yang Reuters 3000. Lepas tu baru ditukar kepada Metacode tu lah. Sekarang dah Metacode 17, kan? 18, nak masuk 18. Kita Metacode 5. Kena ban lagi. Tak apa. Jadi dan fahamkan sifat-sifat mata wang ni, dolar apa peranan dia. Bagi saya, AUD, CAD, New Zealand, Euro, GBP, Chef ni semua follower. Mata wang follower. Dia bukan mata wang yang boleh, dia boleh untuk sekejap. Contohnya cerita Brexit dahulu, ataupun cerita Maastricht Treaty Euro dulu. Lepas tu cerita apa? Chef, cerita Black Monday, kan? Black Swan, kan? Chef. Lepas tu Australia punya cerita apa, saya pun tak ingat. Dia masing-masing dia ada, kadang-kadang ada cerita dia sendiri. Tapi kebanyakan masa mata wang utama lain ni, 6 ni cuma pengikut. Bawah 95 masih pakai dealing desk guna phone kali. Kalau bawah 95 ada electronic trading, tapi lebih kepada, siapa ingat C++ yang chat dua window tu? Ingat tak? Dulu kalau bahasa ni, kita chat, kita guna 2 window C++ tu, yang pakai LAN tu. Siapa ingat? Dulu pakai ni, chat atas bawah. Jadi anda akan, kalau tak chatting, anda call. Okay? Sini adalah anda bagi tahu kat dealer, anda hubungi dealer seorang, ada offer kepada dia. Kau nak tak beli saham Apple aku? Dulu macam tu. Dulu macam tu. Tu cerita lain, itu cerita Rusia. Jadi anda akan hubungi orang kalau guna chatting lah. Dulu chat hantar, bukan macam sekarang kan, guna kat phone semua orang tengok. Anda punya desk tu cuma kepada mereka yang either connected kepada LAN ataupun connected kepada WAN, Wide Area Network. Macam itulah bunyi dia. Saya tak tahu sangat. Lepas tu lah barulah wujudnya Metacode. Kalau nak tahu cerita lah. Dulu trade guna phone. Guna phone. Saya sempat pada tahun 97, masa kursus jadi remiser. Yes, macam layout MIRC. Jadi anda akan kepada anda punya group of dealer lah. Anda bagi tahu, okey, siapa nak beli aku punya ni? Siapa nak? Okey, aku tengah cari ni, siapa ada? Macam tu lah. Anda pergi cari cerita ni, Anda pergi cari cerita ni bagus. Anda nak tengok macam mana orang trade dekat institution.
Anda tengok cerita ni. Industri. Tapi tak tahu dia nak tengok kat mana. Industri ni. Dia dekat BBC. Industri nama dia. Industri. Tapi dia dekat BBC. Dia tak ada dekat Netflix. Dia tak ada dekat Disney. Dekat BBC. Itu anda akan dapat lebih kurang. Saya nampak yang real lah. Yang lebih real. Bagaimana dekat desk, macam mana institution trade, macam mana dia orang tengah kelang kabut. Industri ni bagus. Dia lebih kurang. Pursuit of Happiness, not really. Sebab dia kepada cerita. Lepas tu anda akan nampak bahawa trader tu sebenarnya marketer. Teknik retail power dari trader Malaysia. Ya. Okay, now. Kenapa kita ceritakan benda-benda ni? Sebab, ni. Saya nak ceritakan kepada anda. Yang lain-lain ni saya rasa semua dah tahu kan. Motif indeks, motif dekat indeks dan yen apa semua ni. Okay. Apa yang kita buat kepada chart? Bila anda dapati dan anda jangkakan indeks mempunyai incomplete sequence. Indeks. Map kita sentiasa indeks dahulu. Ini map kita. Unless kita tak nampak. Mana-mana 3 instrumen tu, tapi kita akan beratkan indeks dulu. Kalau indeks ni mempunyai incomplete sequence dan structure ini adalah 5 ataupun motif. Ini adalah 5, 9, 13 motif. Ini adalah motif. Dan anda menjangkakan, anda sentiasa menjangka indeks sebagai lekuk 1 bila dia buat motif. Okey, syarat dia yang korektif belakang tu dah complete. Dah tak ada ni macam sekarang lah. Macam sekarang dekat daily chart tu. Okey. Then anda dah ada ini pula 5 lagi. Kalau dia tak sampai 100% dekat indeks, disebabkan struktur indeks macam ini, anda sentiasa akan cuba untuk lanjutkan dia. Faham tak? Anda akan sentiasa cuba untuk extendkan indeks. Sebab anda tahu dia trending. Dia adalah satu instrumen, pasaran saham adalah instrumen yang disokong oleh kerajaan, disokong oleh bank pusat. Kita ni siapa nak lawan dia? Bank besar pun lama-lama nak lawan central bank, habis-habis lesen kena tarik. Dan buat macam mana? Dia macam kerja NTV, cuba nak lawan Jabatan Penerangan lah. Tapi itu cerita lama. Okey? Jadi kita akan cuba untuk extendkan indeks. Kita akan cuba untuk sentiasa extend. Kita kat mana tadi tu? Oh, kat sini. Kita akan cuba untuk extendkan indeks. The moment indeks ada incomplete sequence, incomplete sequence. Okey? Anda akan lihat kepada, dan anda akan ambil lihat kepada dia punya ni, adakah dia US dollar ataupun yen punya move. Dua tu je. Sekiranya kenaikan indeks di sini diikuti oleh yen pair, ini adalah untuk yen pair. Kita orang hantar report kali. Kita orang hantar research market. Yes, kita orang hantar research market. Pernah tengok full report by Kimi tak? Try tanya Kimi, minta dia hantar full report. Tak jauh. Saya ada somebody tunjukkan kepada saya apa Kimi buat. Itu saya nampak Kimi bagus. Tapi cerita fundamental, cerita market tu dia tak ada lah. Cuma dia kepada technical. Kita ada masukkan sekali report. Dia macam ni. Broker
Konsultan dia akan hantarkan satu idea. Jadi kalau bank tu nak beli, dia akan beli through kita. Macam tu. Boleh? Okey. Yen pair. Jadi kalau kita tengok yen pair, ini naik, yen pair dalam struktur motif. Ada nampak kat sini ada 1618. Kimi tak ada rasa belum tak dia dah bagi salam. Tak ada rasanya Syah. Ada tanya Kimi dekat Discord. Okey, kalau anda dapati sini ada 1618, sini tak ada 1618. Dan anda dapati sini baru 3. Baru 3 struktur. Anda faham bahawa sini akan extend. Yes, Kimi boleh buat kelas, serius. Anda faham bahawa sini akan extend. Instead of 3, dia akan buat 1, 2. Itu maksud saya. 3, 4 dan 5. Sini pula, bilanya sini akan berlaku 2. Bila sini buat dan lengkapkan 5. 5, 9, 13, 17. Nombor-nombor 5, 9, 13, 17. Kalau salah satu, indeks ataupun yen pair ada 1618. Pada masa yang sama, syarat dia, dolar tak ada 1618. Maksudnya dolar indeks boleh naik. Boleh naik. Tapi dia tak buat 1618. Ataupun kebiasaannya, dolar indeks sedang jatuh. Salah satu kena sideways. Dia tak boleh tiga-tiga berada dalam trend. Tak boleh. Tiga-tiga motif. Tak boleh. Dia boleh 2 motif, 1 diagonal. Ataupun 2 motif, 1 tengah buat korektif. Dia tak boleh tiga-tiga ada 1618. Tak wujud. Tak boleh. Tak ada. Memang tak ada pun dalam chart. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Okey? Di situlah kita kaitkan yang incomplete tadi dengan nombor 1, Fibo. Ingat tak kita cerita? Lekuk 2, 38.2. Lekuk 3, kita jangkakan untuk tujuan analisa 100%. Lekuk 4, 236. Lekuk 5, ada 3 cara kira. 1, 2, 3 kan. Itulah benda-benda dia, Fibo dia. Investment. Bukan buy sell. Ya. Sebab dia tengok structure. Dia tak masukkan teknik untuk entry kali. Mungkin kawan tu belum cukup experience kot. Mungkin experience lah, bagus lah. Faham? Kalau anda tengok itu dekat M1, investment apa je dekat M1 kali? Dekat 1 minit. Kali? Trading, anda tak cerita nak apply benda tu dekat, saya apply untuk investment. Betul. Sebab saya memang buat portfolio investment. Portfolio hybrid. 5 minit lagi. Sebab ramai orang, otak dia adalah otak Elliott Wave tahun 1930. Di mana dia lihat Elliott Wave dan cuba apply Elliott Wave, cuma nampak dekat time frame besar. Daily, weekly, monthly. Kan? Sedangkan struktur tu berulang dekat tick chart pun ada. Tapi memang mungkin dia tak nampak lah kot. Okey, itu Fibo. Nombor 2, sequence. Sequence, ingat, motif 5, 9, 13, 17 tambah 4. Korektif 3, 7, 11, 15 tambah 4. Apa maksud dia? Cerita dia adalah kepada instrumen berkaitan tadi. Kalau kita nampak SPX dengan Dow Jones dekat M5 kali.
Betul. Betul. Yang trading staff dia specialize. Yang trader. Dia orang tak ada cerita ni. Kalau manager mana dia tarik FIBO. Tak ada cerita buy sell bersel. Exactly. Betul Galih. Tak, maksud Galih tu lain dengan service. Kita ni delay. Saya pun baca yang saya dari masa depan anda. Sunbi dekat M1. Nampak kan Sunbi? Jadi bila anda nampak dekat S&P 500 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan Dow Jones motif 3, ini tak akan habis dulu. Ini akan buat 4, 5, sini akan extend 5, 6, 7, 8, 9. Sini akan extend. Faham tak? Sini akan extend. Sekali lagi saya ulang Ini penting ni tau. Kalau anda dapati sequence S&P 500 dah nampak 5. Dia ada nampak memang 5. Tapi Dow Jones ada nampak 3. Tak nampak pun. Tak ada reset pun dalam dia punya ni. Macam ni snake. Di sini dah ada reset. Di sini ada reset Tapi reset dia tak melangkaui bawah yang 2 kat sini. Okay. Jadi bila ini ada nampak dia turun, ini turun, ini akan buat 4. Ini ada mungkin habis 3 kalau dia ada divergence, 4. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin cuma 1 buat 5. Sini akan extend. Kalau jumlah sequence dia tak cukup. Dia akan buat macam tu. Tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau instrumen dalam satu grup ataupun instrumen berkaitan, kadang-kadang dia akan second dimension. Arah lekuk sama, arah tak sama. Tapi dia akan lengkapkan jumlah sequence dia untuk motif, jumlah sequence dia untuk korektif. Kita dah habis masa. Saya baru je sampai had ni. Tapi inilah kaitan sequence tu tadi, Vince. Sunbi, Galih, Dil. Aisyah. Inilah kaitan kaedah. Kaitan sequence yang saya duk ulang. Kenapa saya duk ulang benda tu? Memang tak cukup. Minta tolong bagi tahu kat XM hari Jumaat kalau boleh 2 jam. Saya memang tak dapat. Memang mustahil saya untuk buat 1 jam. Baru nak faham dah habis. Itulah. Dengan saya sakit hati. Waktu tak habis. Boleh? Dil, tolong screenshot benda ni. Screenshot dia. Saya nak padamkan dia. Bukan padamkan pun. Memang ni pun. Screenshot dia. Ni saya sekejap. Jangan dulu. Screenshot dia. Baru nak shock. Itulah dah habis masa. Tolong bagi tahu. Memang saya nak 2 jam. Memang saya tak cukup. Jadi bagi tahu dekat ni memang saya pun frust. Baru nak cerita, baru nak shock cerita. Dah habis masa. Dah habis masa. Aduh. PM tepi kini Bob nak bagi perfume. Dah screenshot? Okey. Memang tak dapat. Di situlah yang kita gunakan nombor-nombor ni. Kita trade kepada apa? Inilah benda-benda dia. Concurrent, leading, lagging. Kita kaitkan dengan benda-benda ni. Okey? Lapor dalam satu sistem. Rakamkan sistem anda. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Selasa depan. Isnin tak ada sesi. Selasa saya akan ulang sekali lagi benda tu. Sebab kita ada 2 jam. InsyaAllah jumpa lagi selamat berhujung minggu. Galih, Vince, Sunbi, Kaide dan rakan-rakan lain, Aisyah. Siapa lagi? Dil. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.